Bismillahirrahmanirrahim. Menegakkan negara Islam. Di antara perkara yang kita kena tahu daripada hikmat berhijrah ke Madinah oleh Nabi SAW dan sahabatnya ialah kerana menunaikan kewajipan menegakkan kerajaan Islam. Penghijrahan Rasulullah SAW dan para sahabat ke Madinah bukanlah semata-mata untuk mendapatkan sahabat setia dari kalangan Ansar dan melepaskan diri dari penindasan orang-orang musyrik di Makkah. Tetapi umat Islam mempunyai kewajipan untuk menegakkan negara Islam, yakni kerajaan Islam. Seandainya tugas mereka menegakkan negara Islam tidak ada dalam ajaran Islam, umat Islam tidak perlu berhijrah ke Madinah. Dan seandainya ajaran Islam hanya untuk mewujudkan penganut-penganut yang sekadar melakukan syiar ibadah tanpa mengira siapa yang memerintah dan bentuk negara yang menaungi mereka, sudah tentu Rasulullah SAW telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima jawatan menjadi raja atau pemerintah di Mekah sewaktu ditawarkan oleh pemimpin-pemimpin musyrik Mekah. Kita baca dalam yang pertama dulu bahawa pemimpin Mekah menawarkan kepada Nabi SAW untuk menjadi raja. Nak dia beri harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Tawaran itu ditolak oleh Nabi SAW. Kenapa? Kerana kerajaan yang diberi itu bukan kerajaan yang melaksanakan syariat Allah. Maka Nabi berhijrah ke Madinah, menunjukkan bahawa tujuan hijrah itu ialah menunaikan kewajipan mendirikan kerajaan Islam. Bukan sekadar melarikan diri, menyelamatkan diri. Kalau sekadar menyelamatkan diri, sudah tentu Allah mengizinkan Nabi menerima jawatan jadi raja, orang yang paling berkuasa, menerima harta itu. Lepas tu kau anda siapa yang merintah supaya je. Banyak dalam pali orang hari ni. Siapa yang merintah supaya je. Kita sembahyang sudah. Ini pandangan jahiliah, bukan Islam. Pandangan Islam ialah Nabi berhijrah ke Madinah kerana mendirikan kerajaan Islam. Menunjukkan hijrah ni mendirikan kerajaan Islam, kerajaan yang melaksanakan hukum syariat adalah wajib. Wajib. Ada pula orang kata, pasal apa kita ngundi-ngundi ni? Ngundi ni tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Mengundi ini ialah satu cara untuk mendirikan kerajaan. Kita kena faham. Matlamat mendirikan kerajaan. Macam kita pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah tu rukun Islam. Zaman dulu naik unta. Zaman sekarang naik kapal terbang. Zaman sekarang kena ada visa, kena ada pasport. Pergi Mekah jalan kaki, pergi jalan kaki lah. Tak ada kapal terbang, tak ada. Orang kafir buat kapal terbang. Tak ada pergi Mekah. Atau pergi Mekah jalan kaki, berenang ke laut. Ini kena faham. Di antara tujuan dengan wasilah. Di sana ada jalan-jalan yang diizinkan oleh syarak. Kena faham oleh. Ini banyak orang keliru dalam masalah ini. Tak sedar. Tegahnya kedatangan umat Islam di Madinah bukanlah sekadar mencari tempat perlindungan atau mencari pekerjaan bagi menyambung hidup di dunia dan bebas melakukan ibadah di masjid sahaja. Tetapi penganut Islam mempunyai beberapa tugas yang mesti dilaksanakan. Tuntutan ini bersesuaian dengan sifat Islam itu sendiri yang maha sempurna dan suci dari segala bentuk kekurangan. Di samping itu Islam dijadikan Allah sesuai dengan fitrah kejadian manusia, sama ada di dunia atau di akhirat. Lantaran itu, kerana itu Allah tidak mengizinkan dunia ini diperintah sewenang-wenangnya oleh masyarakat dan negara yang mengikut selera manusia yang lemah serta dinaungi oleh sifat-sifat jahiliah. Kita kena sedar dalam kehidupan dunia ini banyak perkara-perkara dunia. Di antaranya makan.
pandai minum, pakai pakaian, ada hukum dia. Pakai pakaian ada hukum dia, kena tutup aurat, bukan ikut suka pakai, nak pakai lagu mana pun. Makan minum ada halal dan haram. Jual beli ada halal dan haram. Begitulah juga memerintah negara. Ada cara Islam dan ada cara bukan Islam. Allah Ta'ala menurunkan Islam yang sempurna, Islam yang lengkap. Dalam Quran 30 juzuk. Di sana banyak hukum-hukum yang berkait dengan muamalah, berkait dengan hubungan hidup bermasyarakat. Yang syarak melaksanakan mesti ada kerajaan yang memerintah. Kalau tak ada kerajaan memerintah, tak boleh melaksanakan hukum ini. Di antaranya, nak hukum orang curi, nak hukum perampok. Bukan pakai igak, ambil kapok, kerat tangan diri. Itu bukan cara dia. Mesti ada mahkamah yang mengendalikan, ada saksi, ada pengurusan dia. Pengurusannya ialah sebuah kerajaan yang melaksanakan hukum syariat. Begitulah hal-hal yang lain yang ada dalam hukum Islam, syaratnya kena ada kerajaan. Ulama kata, ma la itumul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Barang yang tak sempurna yang wajib malaikat dengannya jadi wajib. Contohnya, tutup aurat adalah wajib. Cair kain baju kena tutup aurat, wajib. Nak semayang kena ada wuduk. Asalnya wuduk tu bukannya wajib. Ikut pandai nak wuduk tak wuduk pun. Bila nak semayang wajib kena ada wuduk, maka wuduk menjadi wajib. Kena faham. Begitulah nak menegakkan kerajaan Islam. Bila di sana ada hukum-hukum yang berkait dengan pemerintahan yang Allah Ta'ala wajibkan dalam Quran. Hukum qisas, macam-macam hukum yang ada dalam Quran itu. Nak laksanakan hukum itu mesti kena ada kerajaan. Maka mendirikan kerajaan yang melaksanakan hukum adalah wajib. Ini kena faham. Nabi Muhammad SAW yang bertindak sebagai penutup semua nabi dan diutuskan untuk seluruh manusia dan zaman, bertanggungjawab menegakkan sebuah negara Islam walaupun masyarakat setempat adalah majmuk dan terlalu majmuk. Para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar yang telah diterbiah dan sentiasa menjalani proses penterbiahan, sedia menunggu apa sahaja perintah Allah untuk dilaksanakan. Mereka bersedia menghadapi apa jua rentangan, sama ada dari luar atau dalam, dengan penuh tabah kerana yakin itulah yang diajar oleh Islam. Ianya bersesuaian dengan nilai Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang memiliki seluruh alam, termasuk muka bumi dan langit dan segala isinya. Kita sebut dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang Rabbil Alamin, yang mencipta, bukan sahaja menjadikan, menguruh alam ini dengan peraturan-peraturannya. Allah Ta'ala bukan sahaja mengadakan alam, termasuk alam manusia. Allah Ta'ala mengadakan peraturan-peraturannya. Binatang ada peraturan, pohon kayu ada peraturan, manusia juga ada peraturan. Ada peraturan fitrah, ada peraturan mengikut taklif yang dibebankan oleh hukum syarak pada makhluk yang ada akal. Peraturan fitrah, contohnya ikan. Ada jenis ikan hidup kawasan air masing, ada hidup kawasan air tawar, ada binatang duduk di darat, duduk di laut. Pohon kayu, ada pohon kayu duduk tepi laut dalam kawasan air masing. Ada pohon kayu hidup atas bukit, ada pohon kayu hidup dalam paya masing-masing. Ini peraturan yang Tuhan tetapkan pada makhluk. Manusia ada peraturan-peraturan dia. Oleh kerana manusia makhluk yang bergerak, makhluk yang ada akal, makhluk yang ada ruh, makhluk yang ada jasad, ada panca indera. Tuhan jadikan makhluk manusia ini mentarbiyah dan menguruskan makhluk-makhluk yang lain. Allah Ta'ala tidak membiarkan manusia begitu saja. Allah Ta'ala menurunkan hukum syariat. Dalam perkara yang manusia tak mampu nak fikir, tak agak nak fikir dengan akal, maka Allah menurunkan nas yang tetap. Kena buat begini, buat begini. Dalam perkara yang manusia boleh fikir dengan akal secara luas, Allah Ta'ala tetapkan hukum yang umum dengan batas-batas sempadan. Ada perkara manusia boleh fikir sendiri, tak ada nas, ikut pandai Allah Ta'ala suruh. Ini peraturan syariat
Dan Allah Ta'ala lantik Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam. Nabi-Nabi ini ialah memimpin dan mengajar manusia. Maka Nabi kita Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, yang memimpin manusia sehingga hari kiamat. Nabi mengumpulkan para sahabatnya yang ditarbiah, yang dididik. Ada antara sahabat itu yang bijak mengurus dan mentarbih, macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman dan Ali. Ada para sahabat tu yang bijak dalam masalah menghadapi musuh-musuh yang boleh berperang, Khalid bin Walid dan lain-lain lagi. Ada para sahabat yang bijak dalam masalah urusan antara bangsa Ammar bin As dan lain-lain lagi. Ini ialah kumpulan-kumpulan yang dididik oleh Nabi dengan Islam. Bila Nabi wafat, maka kerajaan Islam ditegakkan oleh kumpulan yang ramai berbagai bidang, dikumpulkan dalam satu negara dan satu kerajaan yang memerintah. Masa Nabi dulu, Nabi seorang. Nabi bukan sahaja imam semayang, termasuk imam mentadbirkan negara, ketua mahkamah. Nabi juga panglima perang. Nabi juga mengurus segala-galanya. Nabi seorang. Dia beri kekuatan mukjizat ilmu Quran. Bila Nabi wafat, sahabat-sahabat sambung. Bila sahabat-sahabat wafat, ulama-ulama tabi'in sambung. Begitulah disambung sehinggalah orang Islam di zaman yang akhir meninggalkan hukum Islam. Dan mereka lihat sendiri dunia dalam keadaan selaru dan huru-hara bila syariat dan petunjuk Allah ditinggalkan. Rasulullah SAW telah mempunyai syarat yang cukup bagi menegakkan sebuah negara. Syarat-syarat itu ialah Nabi telah menyempurnakan syarat-syarat untuk mendirikan sebuah kerajaan. Syarat-syarat ini diakui oleh ilmu politik. Orang panggil ilmu politik hari ini. Ilmu pentadbiran. Termasuklah ilmu undang-undang antarabangsa. Di mana mengikut undang-undang antarabangsa tidak diiktiraf sebagai sebuah negara, melainkan kena ada syarat-syarat ini. Yang pertama bumi, iaitu Madinah. Yang kedua kena ada negeri. Maka Nabi mengambil Madinah menjadi negeri, tapak untuk mendirikan kerajaan. Yang kedua rakyat, iaitu para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar, serta orang-orang bukan Islam yang bersedia untuk menjadi raja, bagi orang-orang untuk menjadi rakyat. Bagi orang-orang yang tidak bersedia, mereka boleh keluar dari bumi Madinah. Yang kedua, ada negeri saja tak boleh, kena ada rakyat. Kena ada rakyat. Maka dikumpulkan rakyat Muhajirin dan Ansar. Termasuklah orang kafir, Yahudi, Kristian, musyrikin, jadi rakyat. Mereka yang menerima cara-cara Islam. Yang tak mau terima, keluar daripada Madinah. Kena ada rakyat. Nak diri sebuah negara, ada bumi dan ada rakyat. Kalau bumi je ada, rakyat tak ada, kita pergi mana pula, pula Tinggu, pula mana pergi, ada tikus dengan keranya ada. Istilah saya jadi ketua negara, orang kata orang bodoh. Kena ada rakyat untuk memerintah negara. Maka Nabi mengumpulkan rakyat Muhajirin Ansar dan menerima orang bukan Islam. Yang ketiga, pemimpin. Kena ada pemimpin yang memerintah, iaitu Rasulullah SAW sendiri yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin dengan dipandu oleh wahyu dan sifat-sifat bijak luar biasa yang ada pada Nabi SAW. Wahyu itu Quran. Quran adalah mukjizat ilmu, dan Nabi adalah batang tubuh yang sangat hebat. Allah Ta'ala jadikan tak tahu baca, tak tahu menulis. Bila wahyu turun 37, maka Nabi ingat semua. Terus ingat. Dia sertakan dengan bijak yang luar biasa. Untuk menunjukkan bahawa Quran daripada Allah, bukan Nabi Muhammad karam. Orang lain kena tahu baca, kena tahu menulis. Nabi tidak, kerana keistimewaan menjadi dalil kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, perlembagaan, iaitu Quran dan hadis, di mana ianya merupakan bahan rujukan yang kaya dan lebih dari keperluan sebuah perlembagaan. Kena ada perlembagaan. Quran adalah perlembagaan dan lebih daripada itu lagi. Semua dalam Quran. Bukan saja perlembagaan negara, termasuk perlembagaan diri dan perlembagaan keluarga, semua ada dalam Quran. Yang kelima, kedaulatan atau kepribadian syakhsiah maknawiyah sebagai sebuah negara wujud dengan ketinggian Islam itu sendiri. Negara yang merdeka, yang tak dikuasai oleh pihak yang lain. Ini mengisytiharkan negara. Negara yang merdeka, yang bebas dari kongkongan, yang boleh melaksanakan hukum dengan bebas, tidak ada apa-apa gangguan.
Apa yang berlaku pada hari ini, contohnya kita menang di Kelantan, menang di Terengganu, tapi tak dapat menyempurnakan syarat yang kelima. Itulah sebuah negara yang merdeka sebebas, tidak ada gangguan, tak ada kongkongan daripada mana-mana pihak. Tapi kita tak boleh nak mengata sepenuh. 4 syarat sudah cukup. Tapi satu lagi ialah syakhsiah ma'nawiyah. Negara yang berdaulat, yang tak diganggu oleh mana-mana pemerintah untuk menghalang. Sekarang ni di bawah kerajaan pusat. Banyak halangan-halangan dia, sekatan dia yang mesti dibuang sekatan-sekatan ini. Bahawa ada negara. Kena faham. Macam Najasyi yang memerintah Habasyah. Bila Najasyi sudah masuk Islam, tapi dia tidak boleh menguasai rakyat sepenuhnya. Maka Najasyi yang masuk Islam menangguhkan beberapa hukum syariat. Tak dia laksanakan. Kerana tidak mendapat keadaan yang sepenuhnya. Ini perkara yang kita kena faham. Selain dari itu, wujudan Madinah sebagai sebuah negara Islam bukan sahaja dirasai oleh bangsa Arab yang belum Islam di semenanjung Arab, tetapi juga dirasai oleh negara-negara besar lain di zaman itu seperti Parsi dan Rom. Bila Nabi SAW mendirikan kerajaan Islam di Madinah, menyebabkan pemimpin-pemimpin jahiliah yang zalim, yang jahat, merasa tercabar dan dicabar. Mereka nak buat zalim tak boleh, nak tipu rakyat tak boleh, nak rasuah tak boleh, nak buat apa tak boleh. Mereka menganggap negara Madinah ni ancaman kepada dia. Bukan sahaja pemimpin kabilah Arab, termasuklah juga Parsi dan Rom, kuasa besar dunia. Termasuklah China, India, Mesir dan lain-lain. Bila dengar berita, sebuah negara yang rakyatnya tidak diperhambakan. Selama ini rakyat diperhambakan. Diperhambakan rakyat jadi hamba. Bukan rakyat menjadi rakyat yang diurus dengan baik. Bila Nabi mendirikan kerajaan Islam, menyebabkan Parsi, Rom, kuasa-kuasa besar dunia menganggap ini satu bahaya. Mereka tidak boleh zalim lagi. Kan itulah mendapat tentangan. Rasulullah SAW telah membina tapak yang teguh bagi negara Islam dan mewujudkan 3 bentuk hubungan yang penting, iaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan sesama umat manusia, hubungan umat Islam dengan orang-orang bukan Islam dan negara bukan Islam, dalam rangka menyampaikan risalah Islam serta menentukan sikap mereka terhadap Islam dalam hubungan dengan semua pihak. Kena ada. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Hajj, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Orang-orang yang akan memberikan kepada mereka kuasa mendirikan kerajaan, mereka menunaikan sembahyang, ada hubungan dengan Allah, hubungan dengan Allah, wa atawuz zakah, hubungan dengan manusia, wa amaru bil ma'ruf, menyuruh kepada kebajikan, berkebajikan dengan semua manusia, wa nahaw 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Ada kedaulatan melaksanakan undang-undang syariat yang berkuasa, walillahi aqibatul umur, dan bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Di mana matlamatnya ialah menghadap Allah pada hari kiamat, menerima hukum Allah pada hari kiamat. Wallahu a'lam.